Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung kitab kita ni bab 59, peringatan akan bahaya dunia. Dirawikan dari Abi Umamah Al-Bahili bahawa Sa'labah bin Hatib berkata, "Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar memberiku rezeki harta." Maka Rasulullah berkata, "Wahai Sa'labah, sedikit yang kau syukuri lebih baik daripada banyak, namun kau tidak kuat menerimanya." Dia berkata lagi, "Ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar memberiku rezeki harta." Rasulullah berkata, "Wahai Sa'labah, jika kau fikirkan aku cukuplah sebagai contoh, tidakkah kau rela hidup seperti Nabi Allah ini? Ingat demi zat yang aku dalam kekuasaannya, jika aku mahu gunung akan berjalan bersamaku sebagai emas dan perak." Sa'labah berkata, "Demi zat yang mengutusmu sebagai Nabi, jika engkau doakan aku kepada Allah agar memberiku rezeki harta, tentu akan kuberikan haknya kepada yang memerlukan. Kepada hak yang memerlukan hak, dan sungguh aku akan lakukan." Maka Rasulullah SAW lalu berdoa, "Allahumma ya Allah, berilah Sa'labah rezeki harta, berilah kambing." Kemudian terus membiak kambing-kambing itu seperti membiaknya ulat, hingga seolah-olah kota itu Madinah sempit baginya. Akhirnya dia berpindah ke suatu jurang disebabkan terlalu sibuk menguruskan kambingnya, sampaikan dia hanya solat zuhur dan asar sahaja yang berjemaah, sedang yang lainnya dia tinggalkan. Namun kambing itu terus membiak dengan banyaknya. Dia semakin meninggalkan jemaah kecuali solat Jumaat. Tetapi kambing itu terus bertambah juga sebagaimana bertambah-tambahnya ulat, sehingga dia meninggalkan solat Jumaat. Dan ketika dia berjumpa dengan para penunggang, dia tanya mereka tentang Madinah, dan Rasulullah SAW menanyakan dia apa yang diperbuat Sa'labah bin Hatib. Maka dikatakan bahawa Rasulullah, kambingnya terlalu banyak hingga Madinah penuh sesak olehnya. Dan dikhabarkan perihal Sa'labah seluruhnya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Rugilah wahai Sa'labah, rugilah wahai Sa'labah, rugilah wahai Sa'labah." Umamah berkata, kemudian Allah SWT menurunkan ayat, "Ambillah sedekah dari harta mereka untuk membersihkan dan menyucikan mereka, dan doakanlah mereka, sungguhnya doa engkau itu menjadi ketenangan hati mereka." Ni kisah Sa'labah ni. Sa'labah ni ada dua kisah. Satu Sa'labah Hatib, satu lagi Sa'labah yang budak muda, yang dia ada dua Sa'labah. Satu Sa'labah bin Hatib ni yang mengembala kambing, satu lagi Sa'labah ni anak muda yang selalu menjadi pembantu Nabi. Macam Nabi nak sesuatu keperluan, dia akan cari. Kalau istilah budak sekarang panggil runner lah kan? Nabi nak apa-apa dia akan cari. Itu Sa'labah yang muda tu, yang Sa'labah yang kita pernah dengar kisah dia, yang mana satu hari tu dia berjalan nak cari keperluan Nabi tu, tiba-tiba dia terlalu dekat satu rumah tu, terselak kain orang tu tengah mandi. Selak, dulu tak ada pintu, main tirai kain macam tu ya, tiup ke angin, tak nampak lah perempuan tu mandi. Kan, jadi bila nampak tu macam ni, dia tutup mata, dia berlari, malu tu, dia takut apa? Aku takut turunnya ayat daripada Allah, turun wahyu daripada Allah sebab yang dia ternampak tu. Takut betul dia pergi menyembunyikan diri dia dekat satu bukit tu, dekat dalam gua, dalam bukit tu. Dia pun dah duduk dalam gua, dekat bukit tu, dia menyuruk dalam tu. Kemudian selang beberapa hari, Nabi memang dia, kalau kita tengok, Nabi memang tanya khabar, "Mana poye Sa'labah ni, mana poye?" Lama tak nampak. Jadi semua cari-cari, mana poye Sa'labah? Tak cari-cari. Ada seorang tu kata, "Aku dah ternampak dia tu, dia berlari, dia naik atas tu. Tak tahu lah dia pergi mana tu." Jadi poye lah Saidina Umar menjumpa dia kat dalam gua tu. "Lah, kenapa kau ni? Lamah dah dia dalam keadaan terbaring tu. Apakah nak kau tu? Kenapa dah turun ke ayat pasal aku?" dia tanya. "Dah turun ke pasal ayat aku ternampak ni?" Kan, ternampak bukan saja dia cari, tengah berjalan tu ternampak. Kalau kita ternampak joki dia kan, bukan dan saja cari, dia dah terselak kat kain tu. Siapa suruh angin tu tiup dia kat tu kan. Tapi tak, dia rasa malu pun. Jadi Saidina Umar pun bila dengar macam tu, dia kata, aku tak nak malu, aku malu tu. Lepas tu Nabi pun dipanggil, bagi tahulah kat Nabi, Sa'labah dah jumpa dah kat dalam gua katanya. Nabi pun datang. Pada ketika itu Nabi pangku dia.
Nabi tanya, kenapa dengan kau? Dia kata, apa yang kau nak? Dia, aku tak nak keluar dah, aku malu. Dia, habis apa kau nak? Pertama, aku nak keampunan daripada Allah. Yang kedua, aku nakkan syurga Allah. Dia kata. Maka Nabi doakanlah. Macam itulah. Itu yang kisah yang kita tahu dengar cerita, yang waktu Nabi nak tengok jenazah dia tu, Nabi berjengkit-jengkit, Nabi jalan tu. Dan sahabat tanya, apa lah macam tu Nabi jalan tu? Rasulullah, kenapa pelik nak cara kau berjalan? Kalau lah kau nampak apa kau nampak, aku jalan berjengkit tu, aku takut terpijak dek ramai berpusu-pusu, berobot-robot malaikat nak tengok jenazah dia. Itu yang aku takut terpijak malaikat tu, puas aku ngelak-ngelak tu. Macam tu. Tapi yang kisah Sa'labah bin Hatib ni lain. Dia ni dulu nak semayang, yang kisah ni susah dia ni. Nak semayang, bila dia semayang jemaah, tiap-tiap waktu dia semayang jemaah, tapi kelang kabut dia balik. Apa kena kau kelang kabut? Balik kan? Tawarih nak balik. Orang lain mungkin tunggu, zikir dulu, doa dulu kan. Tawarih balik, kenapa? Kain yang aku pakai ni, isteri aku pula nak pakai, nak semayang dia. Punya miskin ni, kain pun share dengan bini. Macam tu lah. Jadi, dalam keadaan itu tu, dia kata, bagilah aku kayu tu. Bagi aku kayu tu. Bagi aku sonang tu. Nabi kata, baik apa? Itu yang cakap tadi tu. Kalau sikit kau syukurkan lagi baik. Kau bagilah aku kayu, minta lagi. Dan tu, lepas tu dia kata, Nabi kata apa? Kalau boleh menyebabkan kau jauh pada Allah, baik apa? Lala dia kata, kau bagilah aku kayu. Sebab kalau aku kayu, aku akan tolong orang susah. Itu di situ tadi. Dia akan memberikan hak kepada mereka yang perlukan hak tu. Nabi dengan dia nak tolong orang tu, Nabi kalah tu. Tu Nabi doakan dia. Nabi doa makbul tau. Membiak-biak kambing makin lama makin banyak, makin lama makin banyak, makin lama makin banyak. Sampailah Allah turunkan kewajipan berzakat. Maka Rasulullah SAW mengutus seorang lelaki dari Jahinah dan lelaki dari Bani Sulaim untuk mengambil sedekah. Keduanya beliau berikan surat kuasa untuk mengambil sedekah. Maknanya kutip zakat daripada semua orang. Nabi lantik dia ni. Jadi lalu memerintahkannya keluar, maka keduanya pun pergilah mengambil sedekah zakat daripada kaum muslim ini. Beliau berkata, wahai saudaraku, aku perintah datang ke tempat Sa'labah bin Hatib, ambillah zakatnya, dan membacakan kepadanya surat dari Rasulullah SAW. Sa'labah berkata, apa ayat ini tak lain sama macam ceti ni, tak lain sama macam ceti, sama dengan ceti. Dia kata apa? Dalam riwayat ni maksud dia apa? Nabi ni dongki ni tak boleh tengok orang senang sikit mula dah nak suruh kutip zakat. Hebatlah. Dia dah mula lupa. Masa itulah dia kata kan. Kemudian keduanya pergi semula memukul zakat. Lalu keduanya ke rumah Sulaimi. Yang mendengar kedatangan mereka, maka segera menyiapkan unta dan zakat, menyerahkan kepada mereka. Tempat-tempat lain semua bagi. Dia yang borek nak bagi. Kan, ketika maka ia segera menyiapkan unta dan zakat, menyerahkan kepada mereka. Ketika mereka melihat dia, mereka berkata, hal itu tidak wajib bagimu dan kami tidak bermaksud ambil itu darimu. Sulaimi berkata, ya, tapi ambillah, hatiku akan senangkannya. Itu kusediakan memang agar kamu mengambilnya. Bila ketika keduanya telah habis mengutip zakat, mereka kembali, sehingga mereka diperintahkan lagi datang ke rumah Sa'labah dan meminta zakatnya. Sa'labah berkata, tunjukkan kepada aku suratnya. Mana surat tunjuk surat itu. Kan? Setelah Sa'labah melihatnya, dia berkata, ni sama dengan ceti, kembalilah kalian, aku fikir dulu, kata kan. Dan mereka lalu pergi dan datang kepada Nabi SAW. Ketika melihat mereka, beliau berkata, celakalah engkau wahai Sa'labah. Sebelum mereka memberitahu kepada beliau dan berdoa untuk Sulaimi, mereka lalu menceritakan sikap Sa'labah dan apa diperbuat oleh Sulaimi. Kemudian Allah SWT menurunkan ayat tentang Sa'labah. Ini dia, ni ayat yang mustahak ni, surah At-Taubah ayat 75 hingga 77. Di antara mereka itu, kalau ikutkan riwayat panjang lah, kalau kita baca sirah dia ni, setiap kali utusan Nabi ni datang, dia akan bagi alasan. Nanti lu aku kira lu tu. Dia tu minta surat okey, belum habis kira lagi. Sekali datang belum habis kira lagi. Nanti lu. Esoklah surat datang balik. Pergi kutip kat orang lain. Termasuklah seorang kaya, saudagar nama Zainab. Dia pun bagi. Berapa ekor unta, berapa ekor lembu bagi. Tak ada kira dah. Dia terlupa. Maka dalam ayat ni Allah Ta'ala berfirman, di antara mereka itu ada yang telah berjanji dengan Allah. Nampak? Dia berjanji dengan Allah. Ni ramai yang kita macam tu. Berjanji dengan Allah, demi jika dia memberikan kepada kami kurniaannya, nescaya kami sedekahkan dan kami termasuk orang-orang saleh.
tak kala Allah memberikan kurniaan kepada mereka, mereka menjadi bakhil, kikir dan berpaling. Berpaling maksud apa? Lupa daripada janji dia. Dia janji, kalau Allah bagi aku kaya, kau tengoklah aku tolong semua orang. Perangai salabah ni ada di kalangan ramai di antara kita. Masa senang, sebelum senang dia cakap lah, kalau aku duit banyak macam dia tu, aku sedekah tolong orang susah. Dia nampak orang lain, dia tak tahu orang tu pun bagi juga. Contohlah sahabat saya Datuk Mahdi itulah, Datuk Si Mahdi itulah, nyenggut kan, orang cakap dia kaya raya, duit banyak, berkata besar, beli ni. Baik bagi orang miskin. Masalah orang miskin pun dia tolong kan, anak yatim pun dia bagi, bukannya tak tolong. Kat Palestin 10 ambilan bagi. Bayangkan tu kan. Jadi kadang orang ni cakap, kadang tak tahu kan. Jadi memberikan kurniaan kepada mereka, dah bagi, bila Allah dah bagi, mereka menjadi bakhil, kikir dan berpaling, sedangkan mereka tetap berpaling. Lalu Allah menjadikan akibat mereka menjadi munafik dalam hatinya sampai pada hari mereka menemuinya hari kiamat, disebabkan mereka telah melanggar yang mereka janjikan dan kerana mereka berdusta. Bila turun ayat ni, mana tak payahlah Nabi khabar apa lagi dah. Dah turun ayat ni, maka di sisi Nabi ketika itu ada seorang lelaki kerabat Sa'labah, dia mendengar ayat diturunkan Allah itu, lalu dia pergi ke rumah Sa'labah, dia berkata, tidak ada pergantungan lagi kau wahai Sa'labah, Allah turunkan ayat tentang engkau demikian. Dalam riwayat yang panjang saya kata tadi, lalu utusan dengan dia cakap begitu, aku belum habis kira, tak apa, tak payah, dah turun dah ayat pasal kau dah, tak nak aku kutip zakat pada kau. Nabi dah khabar dah, tak payah kutip zakat pada kau. Mengelabah ada masa tu. Masa tu terpukul lah dia kan. Sa'labah pun lalu keluar dan datang kepada Nabi SAW, dia memohon kepada beliau agar menerima zakat ni. Masa tu dia heret dari kambing-kambing tu, sebanyak-banyak nak jumpa Nabi nak keluarkan zakat masa tu. Nabi SAW berkata, Allah telah melarangku untuk menerima zakatmu. Sa'labah bukan kepalang sedihnya sehingga menaburkan debu atas kepalanya, macam meroyan, menaburkan debu atas kepalanya kan. Rasulullah berkata kepadanya, ini adalah dari sikapmu sendiri, aku telah memerintahkanmu tapi kamu tidak mentaatiku. Ketika Rasulullah SAW telah menolak menerima sesuatu darinya, ia lalu kembali ke rumahnya. Setelah Rasulullah SAW meninggal, dia datang kepada Abu Bakar, tapi Abu Bakar menolak pemberian darinya. Dia memberikan zakatnya kepada Umar, Umar pun tidak mahu menerimanya, dan Sa'labah meninggal dunia setelah kekhalifahan Utsman radhiyallahu anhu. Makna tapi apa berlaku lepas pada dia tak terima zakat tu? Berkembang biak lagi kambing tu, banyak sampai kan orang Madinah halau, kau jangan duduk sini, menyomak yang kambing ni, kau pergi tempat lain. Kambing ni banyak, orang pun tak nak beli kambing dia, bayangkan sampai tahap walaupun banyak. Inilah yang disebut sebagai istidraj. Jadi ini paling mudah nak faham pasal istidraj. Allah bagi lagi biar dia terus jauh daripada Allah. Lepas tu mengelabah ni, meninggal wafatnya Nabi, nak bagi khalifah Saidina Umar, tak dapat. Saudara Abu Bakar, kau pergilah, tak dapat dah. Saidina Umar pun tak terima, sampailah kepada zaman Saidina Uthman. Saidina Uthman bin Affan pun tak terima, dan dia meninggal dunia pada ketika zaman khalifah Saidina Uthman. Itu dia. Dirawikan dari Jarir dari Laits, dia berkata, seorang lelaki menemani Nabi Isa AS, dia berkata, ingin aku menemanimu dan bersamamu selalu. Kedua dia berjalan, lalu sampai ke tengah sungai. Mereka duduk dan makan, di mana mereka membawa 3 potong roti. Setelah mereka makan 2 potong dan masih tinggal 1 potong, Nabi pergi ke sungai minum dan kembali lagi, tapi didapati sepotong roti lagi tidak ada. Ini kisah ini benar kan? Dia berkata kepada lelaki yang menyertainya, siapa yang mengambil roti? Saya tidak tahu, jawab lelaki itu. Jawab lelaki itu. Dia berlalu berjalan bersama temannya, kemudian dia melihat seekor kijang. Salah seorang daripada mereka memanggilnya. Setelah kijang itu datang, lalu dia sembelih, dipanggang dan dimakan oleh Nabi Isa dan lelaki itu. Setelah itu Nabi Isa berkata pada tulang-tulang kijang, berdirilah dengan izin Allah. Tulang-tulang itu berdiri kembali sebagai kijang lalu dan pergi. Lelaki itu berkata, demi Zat telah memperlihatkan ayat ini kepadamu, ku tanya kau, siapakah yang mengambil roti? Dia kata, heran betul, kijang tu dah siap bakar, dah makan, tinggal tulang. Kemudian Nabi Isa ni dia punya doa tu, zap, elok tagak balik tulang tu jadi kijang balik. Dalam cerita yang saya kongsikan dulu dan riwayat lain, Dhab tu jumpa biawak mati, biawak tak nak padang pasir mati. Di doa ke Nabi Isa, mengelubung lupuh hidup dia balik.
Jadi tu dia tanya, hui, heran dah. Heran ke kau? Heran lah. Dah mati hidup balik dah. Yang kijang tadi. Heran dah ni. Dah makan habis licin hidup dia di kijang balik. Heran tak? Tu tak heran tu tak heran. Yang paling heran, orang makan roti tapi tak ngaku tu. Wahal dia yang makan kan. Kau makan kau? Tak. Dia tu dia tak mengaku dah, dia tak makan dia kan. Dia kata, aku tak tahu. Sampai keduanya ke sebuah sungai. Nabi Isa memegang tangan lelaki itu dan keduanya berjalan di atas air. Mari jom kita jalan teh air ni. Sebab perahu tak ada, sampan tak ada, jalan. Melintih, Nabi Isa berkata. Dia pun heran. Heran lah boleh jalan atas air pun tak heran tak. Itu biasa tu. Yang paling heran orang makan roti tapi tak ngaku tu. Siapa yang makan roti tu? Tak tahu, tak yang mengaku tu. Tak nak dia mengaku. Kan? Demi zat memperlihatkan tanda-tanda ini kepadamu. Nak tunjuk hebat kuasa ni Allah bagi kat Nabi Isa ni. Sekarang tanya kau sekali lagi, siapa dah beritahu tu demi zat kekuasaan yang bagi kat aku ni? Kau nak tanya kau, siapa makan roti? Tak ngaku, pahit tak ngaku. Macam tu lah kan. Kemudian ini ceramah integriti elok ni, integriti elok tu kan. Kemudian lalu betul berjalan sampai di padang pasir, keduanya duduk. Nabi Isa mengambil debu dan pasir sambil berkata, jadilah engkau sebagai emas dengan izin Allah. Maka debu dan pasir itu menjadi emas. Nabi Isa lalu membahagikannya menjadi 3 bahagian dan berkata, pek 3 bahagian. Omeh banyak lah. Daripada debu yang jadi omeh. Anda tak anda kan? Sebahagian untuk aku, sebahagian lagi untukmu, dan sebahagian lagi untuk orang yang ambil roti yang satu lagi tu. Lelaki tu berkata, aku lah yang ambil tu, ngaku dia. Sebab dia nak omeh tu tadi. Dia tahu perangai manusia ni. Benda tu banyak berlaku dalam masyarakat hari ni. Sanggup dia terima, biar dia apa, janji dia kaya, janji dia ada duit. Sampai satu tahap tu sanggup mengaku benda yang dia tak buat demi menyelamatkan orang lain, supaya biarlah dia janji dia kaya, walaupun kebenaran itu disembunyikan. Kadang tu hari ni berlaku lah kan. Dahsyat kan. Laki itu berkata, aku yang mengambil roti itu. Nabi Isa berkata, semua ini untukmu. Kau nak ambil, kau ambil lah. Sekati kau lah. Dan tak nak dah benda ni akan melambekkan perjalanan ni. Sebab dia dah cakap dah sebelum perjalanan tu, kalau kita nak bermusafir, dia nak ikut Nabi Isa bermusafir, boleh. Tapi dengan satu syarat, susah sama-sama, senang sama-sama. Faham tak? Faham tu. Ujian pertama dia dah fail dah. Roti tu dah lebih satu, di balon ni roti ketiga tu. Tak tanyalah, wahai Nabi Isa, lapar pula, sedap pula roti, boleh tak kau ambil satu lagi? Tanya kan, bukankah tu tak boleh makan? Lepas tu dah lah makan, tak ngaku lah tu. Sah tu bangai kan. Dan Nabi Isa berpisah meninggalkan. Macam cerita ni lah, orang yang naik dululah punya popular lah cerita tu makin. Keluarlah radio makin. Orang yang tangpilah nak pergi Somban. Tangpilah nak pergi Somban. Makin kan jalan Bukit Putih lama. Taksi masa tu tak banyak taksi aircon. Kalau ada lah taksi Proton Saga baru, aircon. Naiklah sampai orang Tangpilah. Sekali tu kontut lah seorang dalam tu. Maka tu tak bau la ilaha illallah. Siapa kontut ni? Semua tak roti, semua macam ni, tak roti. Berbangih lah daripada taksi tu, turun dengan Comin. Turunkan Comin nak bagi hilang bau Seorang terlelap, seorang ni, seorang contoh sanggup. Sampai kat bas stand Somban, dia kata RM5 seorang. Mari RM5 dia pilah sampai Somban. RM5 seorang dia. Bayar RM5, dah sudah tu. Yang kontut dia belum bayar. Dah bayar dah tadi tu. Dia tak perasan, dia dah tidur, dia terlupa. Saya dah bayar dah tadi. Oh, kau lah yang kontut tadi. Langsung tahu. Kan, itulah. Tak perasan dah kan. Dia dah lolap-lolap tu dah terlupa. Tadi semua tak ngaku kan. Kawan tu lepas balon jogging pula. Kemudian daripada cerita tu tak habis lagi tadi. Kemudian ada 2 orang lelaki yang dia lihat berebutkan harta di padang pasir itu. Mereka saling berbunuhan. Maka lelaki teman Nabi Isa tadi berkata, sebaiknya masing-masing kita mendapat 1/3 saja. Mereka lalu mengutus kepada salah seorang di antaranya, pergilah ke kampung itu untuk membeli makanan. Orang disuruh tu pun pergi, dalam hatinya berfikir, untuk apa harus aku membahagi harta itu kepada mereka? Bila dia harta tu ada kat situ, datang lagi 2 orang lagi, semua nak harta tu. Nabi Isa dah tinggalkan dia orang.
Jadi dia berabot tu yang dia kata ni, untuk apa kau harus membahagi kepada mereka, sebaiknya aku campurkan saja racun dalam makanan ni, kau dapat membunuhnya, aku sendiri akan mengambil harta tu. Jangan tu dia laksanakan. Namun dua orang lelaki yang lainnya berpendapat, tu apa harus kita bahagi harta untuknya, sebaiknya nanti jika kita bunuh saja dia, lalu harta ni kita bahagi dua. Seorang lelaki datang beli makanan tu datang, segera mereka bunuh dia, kemudian dia makan makanan tu dan mereka pun mati di padang pasir tu. Maknanya dia bunuh satu hal, kemudian yang lepas tu bila dia dah bunuh, makanan orang dibawa tu pula dia makan, habis semua orang mati. Jadi harta tu tertonggok situ kan. Kemudian Nabi SAW lalu di situ dan melihat mereka dalam keadaan seperti itu. Nabi Isa lalu berkata kepada para sahabatnya, ini dunia, takutlah engkau akan dunia. Dan soalan yang disebutkan, Nabi tanya, adakah kamu bahagia? Soalan dia kan, bahagia tak? Diceritakan Zulkarnain datang pada satu kaum yang sama sekali tidak mempunyai harta. Mereka telah menggali kubur. Ketika pagi mereka membersihkan kubur itu, serta mereka solat di sebelahnya. Mereka memakan tanaman sayur-sayuran itu, sama seperti binatang yang digembalakan. Demikianlah hidup mereka itu. Zulkarnain mengutus agar pemimpin mereka datang berjumpanya. Pemimpin mereka menjawab, tiada perkara penting untuk aku berjumpanya. Jika dia punya kepentingan, silakan datang berjumpaku. Zulkarnain berkata, dia benar. Kemudian Zulkarnain yang datang kepadanya lalu berkata, ku minta agar kau datang, tapi kau menolak. Kini aku yang datang. Pemimpin itu menjawab, jika aku punya keperluan tidak keberatan aku datang. Zulkarnain berkata kepadanya, aku tidak pernah melihat keadaan satu kaum seperti ini. Ada apa? Tanya si pemimpin itu. Kamu tidak ada kekayaan, tidak ada pula satu apa pun. Tidakkah kau suka mencari emas atau perak untuk meningkatkan taraf hidup? Kata Zulkarnain. Pemimpin mereka malah menjawab, kami amat membenci emas dan perak, sebab jika keduanya diberikan, hanya membuatkan hati seseorang menginginkan kepada yang lebih utama darinya. Zulkarnain bertanya, kamu telah menggali kubur jika pagi kamu membersihkannya serta solat di sebelahnya. Mengapa demikian? Pemimpin itu menjawab, jika kami melihat kubur, rasanya dunia tidak lagi dapat menawan hati kami. Juga aku melihat, kata Zulkarnain, makanan kalian hanya sayur-sayuran. Tidakkah kamu suka memelihara binatang yang ada susu, boleh diminum dan boleh ditunggang hingga kamu lebih selesa? Pemimpin itu menjawab, kami tidak suka menjadikan perut kami diisi dengan daging dan susu. Kami merasa cukup dengan sayur-sayuran itu. Makanan apapun bila sampai di kerongkong akan terus menjadi najis. Maknanya nak bagi gambaran dalam keadaan ni, bagaimanakah kehidupan ni kalau tengok bagi ameh, bagi perak, akhirnya dia akan lupa kepada akhirat tu, kebimbangan dia. Malahan dia gali kubur setiap hari. Sebab apa? Bila kubur, dia tengok dalam kubur, tengok keadaan kubur tu, maka dia akan lebih ingat kepada mati. Manusia ni kalau tengok kubur, jarang tak ingat mati. Tengok drama pun orang tu pergi kubur pun terbayang, macam manalah kalau kita mati tu. Kita terfikir kan? Tu sebabnya kubur ini juga adalah satu ubat untuk mengubati penyakit kesombongan. Sombong. Tu sebabnya pergilah tengok, kejap-kejap orang meninggal, kejap-kejap orang meninggal kan. Makin lama makin kurang. Tu yang teringat pergi pusat aktiviti warga emas di Jempol. Saya camah kat sana. Saya tengok semua perempuan. Saya tanya, mana poin lelaki? Dia jawab makcik tu, lelaki habis mati dah. Sabarlah. Kali mati dia. 5 minit saya berhenti ceramah, dia terolak. Makcik tu jawab tauhid lah tu. Dia saja tanya, apa perempuan ni semua, lelaki tak ada kot, lelaki habis mati dah. Kali tu kan. Hari tu saya ceramah apa? Wanita sempena hari wanita tunjang pasukan untuk IPD Putrajaya, perempuan ni, polis perempuan ni semua. Poning lah kepala awak kan. Maknanya bos lelaki pun tak lagi datang campaikan hadiah. Masa ceramah tu semua perempuan. Kan? Yalah, kalau kita tengok ni, maknanya nak mengingatkan kita tentang kematian. Dunia ni sementara kan. Kemudian pemimpin kaum itu menunjukkan sebiji tengkorak sambil berkata, wahai Zulkarnain, tahukah engkau siapa ini? Tidak, jawabnya. Ini adalah seorang raja yang diberi oleh Allah kekuasaan di muka bumi, namun ia zalim. Ketika Allah melihatnya begitu, segera dicabut nyawa sehingga dia tidak diperdayakan lagi. Allah telah meneliti amalnya dan akan dibalas di akhirat, jelas pemimpin itu. Kemudian mengambil tengkorak yang lain lalu berkata, wahai Zulkarnain, kau tahukah engkau siapa ini? Kan Zulkarnain menjawab, tidak. Lalu dia menjelaskan pula, ini adalah pengganti raja yang zalim itu, tapi dia memerintah dengan adil, tawaduk dan khusyuk. Dia jadi seperti yang kamu lihat, dan Allah telah meneliti amalnya sehingga dia akan membalasan di akhirat. Kemudian dia menunjuk kepada Zulkarnain seraya berkata,
kepala ini pun bakal menjadi seperti dua. Dia tunjuk kepala dia ni, kan dia tunjuk kepala dia pun akan jadi macam dua tengkorak ni, dia kata, kan? Akan jadi macam ni, akan menjadi seperti kedua tengkorak ni. Kau fikirkanlah apa yang kau perbuat, wahai Zulkarnain. Zulkarnain lalu berkata kepadanya, mahukah engkau menemaniku? Ku jadikan engkau sebagai saudaraku. Ku nanti engkau sebagai menteri dan memiliki kebahagiaan harta telah diberikan Allah kepadaku. Pemimpin itu menjawab, kedudukanku dan kedudukanmu tidak sama, tidak mungkin boleh berkumpul. Mengapa? Tanya Zulkarnain. Dia menjawab, semua orang adalah musuhmu, sedang mereka tidak merebutkannya dariku. Aku tidak punya apa-apa. Sambil memberikan nasihatnya, orang itu meninggalkan Zulkarnain yang keheranan. Alangkah indahnya syair yang berbunyi, wahai orang yang bersuka-suka dengan dunia dan gemerlapannya, dan kedua matanya tidak pernah tidur, nafsu memburu apa yang tidak kau temu. Saat kau menemui Allah akan berkata, apa ini? Penyair lain menyatakan, ku cela dunia kerana mengangkat orang bodoh dan merendahkan orang mulia. Itu memang tanda-tanda lah. Kayak dunia ni memang banyak berlaku. Orang bodoh ni yang diangkat. Tu yang tak pelik kalau tengok ada pemimpin yang tak berapa cerdik, kan? Kadang-kadang kan tak berapa, memang tak cerdik betul lah, kan? Macam dia ni belajar ke tidak dia ni, kan? Dia ni fikir ke tak sebelum cakap ni? Nak pula pembantu pula semua menyanamkan dia, kan? Yang bagi nasihat pun pengusaha juga tu. Kadang-kadang ada juga pemimpin ni, dia okey, tapi pegawai-pegawai yang dikeliling itu kan, yang menasihatkan dia tu merosakkan dia. Ada juga. Tu sebab kena hati-hati. Kadang-kadang dia tu elok dah, tapi penasihat kiri kanan itu. Tu penting tu. Tu sebab penting dengan siapa kita berkawan. Tu sebab kalau tak nak pening-pening kepala, walaupun kita ada kedudukan, walau kita apa, jangan lupa datang surau Taman Purba. Macam tu. Tetap pergi. Dia bercampur dengan orang surau lain. Orang surau ni pun mengadu, pening sekarang ni, kenapa harga barang mahal, tak tahulah macam mana. Jadi dia tu terfikir tu, dia dengar suara orang ramai dalam burak-burak tu, dia terfikir, kalau fikir sesuatu ni kan, macam tu lah. Ini dia fikir syok yang pegawai tu. Sekarang okay, semua orang sokong tuan, semua cakap tuan terbaik. Wah, orang semua maki dia kat luar. Dia tak tahu, dia syok sendiri kan. Tu belum cerita lagi yang memang tahu apa benar pun tak tahu. Bayangkan macam mana bagi orang yang pandai mengira jadi menteri kewangan. Tak pening tak kepala? Pening kan. Contohlah, bagi orang yang bukan doktor jadi menteri kesihatan, susah habis dikelepet ke doktor tu, kan? Nah, itu yang pening tu. Macam kisah tu lah, yang ada seorang driver taksi tu, dia dah geram, tapi dia bawa ada satu pelancong daripada Jepun. Dia naik taksi kat Kelumpur. Dia pun naik kereta, dia nampak bangunan daya bumi. Ini bangunan berapa lama buat ni? Dia tanya, orang Jepun tu tanya dia bawa taksi tu. Ini lebih kurang dalam 5 tahun jugalah masa kita buat dulu. Kalau kat Jepun setahun siap dah. Belagak Jepun. Jalan nampak menara tabung haji. Yang ni berapa lama ni? Jabat taksi tu pendek ni. Ini dalam 2 tahun siap lah. Lepas tu Jepun, kalau kat Jepun ini 6 bulan dah siap dah. Bangih daripada taksi tu. Sekali lalu ke LCC, Jepun tu tanya daripada taksi tu, yang ni berapa lama buat ni? Daripada taksi tu dah geram, entahlah semalam lalu tak ada lagi ni tu. Langsung sanyap Jepun macam tu lah. Kan kalau orang yang tak cerdik kan, macam tu lah jawab kan, macam tu jawab semalam lalu tak ada lagi, sanyap Jepun, tapi nak cakap apa dah kan, apa lagi nak lawan kan. Orang tu kata 5 tahun, dia khabar setahun setengah siap. Orang tu khabar setahun setengah siap, dia kata 6 bulan siap. Sampai ke LCC benar berkhabar semalam lalu tak ada lagi dah, baru siap ni kan. Memang gila lah kan. Penyair lain menyatakan, ku cela dunia mengangkat orang bodoh, merendahkan orang mulia. Dia berkata, orang bodoh itu anakku, maka ku angkat, sedangkan ahli takwa adalah anak tiriku. Tengok, ini banyak berlaku isu integriti ni. Orang bodoh itu anakku, maka ku angkat, sedangkan ahli takwa adalah anak tiriku. Imam Malik sendiri pun, dia lebihkan Imam Syafi'i daripada anak dia sendiri. Bukan lebihkan dia siapa, dia backing banyak lah, dia banyak mempertahankan Imam Syafi'i itu. Walaupun anak mengadu, aku tinjau malam tadi, anak Imam Malik ni, dia tinjau Imam Syafi'i buat apa. Malam tu,
Dia makan habis dekat dapur tu. Dia pergi ke dapur kat lapar, pergi ke dapur, dia tinggal Imam Syafi'i. Dia makan lauk tu licin, tak ada tinggal satu pun. Lepas tu dia tinjau, dia tidur. Bila lepas tidur dia bangun, dia terus sembahyang subuh je. Kan? Dia mengadulah dekat ayah, mengadu ke Imam Malik. Imam Malik kata, eloklah tu. Yang pertama, makanan tu besok pagi, lepas pagi dah tak elok, kita buang. Eloklah dia makan habis, tak membazir. Yang kedua, dia tidur, bangun dia terus subuh. Nak beritahu apa? Dia walaupun tidur, dia tetap memelihara wuduk dia. Macam tu lah. Kan? Kita tak ada tuan kan. Tidur tu kan, macam mana? Memanglah. Jadi, banyak dalam keadaan macam pejabat-pejabat. Banyak dalam keadaan orang ada bisnes. Kadang-kadang orang kaya kan. Sebab tu anak dia bagi jadi bos. Lingkup company. Sebab tapi kalau ada orang yang cerdik sikit boleh. Kalau Cina-Cina tu macam mana dia berjaya? Sebab sebelum dia nak bagi anak dia jaga syarikat dia, dia akan bagi anak dia kerja dengan orang dulu. Macam mana cara dia kono balun, dia kono ni, kono buat kerja bono, kerja orang bawahan lah. Dia kata kau buat betul-betul, kau ajar anak aku cukup-cukup. Jadi bila dia masuk jaga company tu, dia dah rasa susah macam mana. Macam tu. Ini dengan ini, cubalah tengok tu, yang Sidik Sigaraga tu je tengok tu. Kan, dia mewariskan harta kan, Abdul Wahab kan, macam mana tu? Tak, sebenarnya tu pengajaran bagi kat kita. Dia tunjukkan macam mana bila kita orang kaya ni main bagi je kan, apa jadi. Sebenarnya pengajaran tu jelas. Kalau harta dapat tanpa dia usahakan. Tapi kita tengok Abdul Wahab dengan rumah yang dah nak jadi muzium tu kan. Dia katakan dah nak runtuh tu kan, tapi dia sabar je. Tak apalah, dia tahu lah kan. Ikhtiar akhirnya, hikmah dia ada juga, Allah bagi rezeki dia kemudian kan. Daripada apa? Go ahead, go stand. Dapat kan. Macam-macam. Iya, kalau bayangkan ada satu persatuan Piramli, saya jumpa kat Perlis, saya tu sejamah kat Perlis, dia persatuan Piramli, dia huraikan balik macam mana Piramli ni, macam mana hidup dia susah, macam mana filem-filem dia nak buat tu. Dia bayangkan ada berapa ramai musuh dia dalam dunia filem tu, ramai musuh dia, tapi macam mana cara dia baik dengan musuh dia? Dia bagi watak, bagi untuk kawan dengan dia. Bila dah berlakon langsung jadi baik. Contoh Eskadarisman, semua tak baik dengan dia tu. Dia bagi watak tu, bagi watak ni, biar berbuat sesama, akhirnya jadi baik. Dia tak pernah musuh dengan orang tu. Piramli adalah satu hamba Allah, disebutlah nama pelakon tu, memang sampai sunnah. Pelakon tu memang dia yang menjatuhkan Piramli. Adalah satu tu hamba Allah tu, dia cerita lah, dia tak puas hati orang ni, adalah macam-macam buat tetapi akhirnya sampailah pelakon tu dah tua dah kan. Dia tanya, mana Ramli kata nak jumpa aku, kata nak jumpa aku, Ramli nak jumpa aku. Sampai dia dia dah tak berapa ingat tu, dia ingat Ramli. Adalah, saya tak tahu, nanti time minum-minum kita cerita lah. Tapi tak ada apa lah. Tapi nak tunjuk kemuliaan hati Piramli tu kan, saya cerita makin dia, Piramli ni dia jadi duit dia ada, dia memang akan suakah kat orang. Dia walaupun dia susah, susah nak jumpa tu kan. Itulah royalty dia. Bayangkan tengok Astro tu, berapa banyak Astro Show tu, Astro Show kan, dia keluarkan cerita Piramli. Yang kaya tetap Astro, apa Show tu, Shaw Brothers tu yang dulu kan. Kalau ikut royalty keluarga Piramli berapa lama, itu yang sekarang ni dia cuba nak createkan satu, nak buatkan satu balik, buat satu untuk ni, untuk bagi keluarga dia. Persatuan ni cuba nak buat. Bayangkan Piramli, walaupun filem tu berapa kali ulang, berapa kali tengok, berapa kali orang buat CD buat ni, family dia tak dapat apa kan. Itulah. Tapi dia orang baik lah, orang baik kan. Mahmud Al-Bahili mengatakan, ingat dunia itu fitnah bagi seseorang, tiap saat dia pergi dan datang. Jika pergi sabarlah, dan jika datang bersyukurlah. Jika pergi sabarlah, jika datang syukurlah. Dan kesimpulan hidup kita ni ada 5 ni, insya-Allah selamat dunia akhirat. Pertama, sabar, selamat dunia akhirat. Yang kedua, syukur, selamat dunia akhirat. Yang ketiga, tawakal, insya-Allah selamat dunia akhirat. Yang keempat, ikhlas, insya-Allah, sebab dia tak harapkan ganjaran dunia. Tak harap ganjaran dunia, pengiktirafan manusia dia tak harapkan, insya-Allah selamat dunia akhirat. Dan yang kelimanya adalah redha. Redha macam mana kan. Ada satu kisah tu, nama dia Samnun.
Samnun ni dia bukan Samdul tau, Samnun, salah salin pula. Samnun ni ketika zaman dia ni, dia kahwin orang kata usia dia dah tua. Dia dah tua, dia kahwin, dapat anak seorang. Kahwin sayang dekat anak tu. Sayang betul-betul. Kemudian dia bermimpi satu malam tu, dia bermimpi, dia nampak Nabi SAW bawa panji. Kemudian dia pun dalam grup tu, dia nampak ada satu panji tinggi, panji tu bercahaya. Dia kata, ni panji apa pula? Orang yang bernaung bawah panji ni adalah orang yang mengasihi dan mencintai Allah Subhanahu Wa Taala secara ikhlas, tidak berbelah bagi. Wah, dia pun rasa gembira. Tiba-tiba malaikat seorang tarik dia bawa keluar daripada grup tu. Kenapa kau bawa aku keluar? Kau tak ikhlas mencintai Allah. Sungguhnya aku ikhlas mencintai Allah dan Rasul. Kenapa pula kau tarik aku keluar? Sungguhnya kau mencintai anak kau lebih daripada kau mencintai Allah dan Rasul. Menangis. Dia kata apa? Kalau begitulah aku redha, aku rela kalau aku terpisah daripada anak aku tak nak anak aku tu. Kalau itulah menyebabkan aku ni boleh terkeluar daripada golongan ini. Tiba dia, bila dia doa tu, dia terdengar musibah, dia terjaga pada tidur. Musibah apa? Anak kau mati, jatuh daripada batai bumbung, jatuh ke bawah, meninggal. Maka dia kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia redha mengalirkan air mata, tapi dia redha, dia gembira sebab Allah bantu dia. Allah bantu dia sebenarnya untuk walaupun ambil nyawa anak dia, dia redha anak dia letakkan di kalangan orang yang baik, dan mudah-mudahan dia pun dapat kedudukan yang baik. Redha. Macam tu patut fikir. Memanglah sedih, mana pula tak sedih. Nabi pun sedih kehilangan Siti Khadijah. Nabi pun sedih kan, kematian anak. Nabi sedih, maun tak sedih. Tapi sedih kita tak adalah sampai meratap-ratap, ontak-ontak kepala kan, meraung-raung kat kubur. Jangan macam tu. Tu bukan cara kita. Tu sebab bila menguruskan jenazah tu kan, menguruskan jenazah tu kan, kalau kan sebelum cium tu kan kena lap air mata tu kan, sebab tak nak kena kat jenazah tu, bongkar dia balik kan. Tak, bukan macam tu. Terperanjat pula kan. Itu heboh tu. Ada orang confuse tentang bila orang meninggal. Macam ada orang meninggal, lepas tu makan kat dalam rumah kan. Sebenarnya Nabi galakkan, sebenarnya hukum tu tak ada. Cuma Nabi galakkan kita yang bawa makanan. Cuma lagi satu, nak bagi lebih manis. Itu je. Bukan dari segi hukum tak ada masalah pun. Makan kat luar mungkin. Cuma tinggal lagi orang nampak tu tak berapa. Dari segi orang Melayu ni kau makan adab. Tapi tu bukan hukum. Tu bukan hukum. Tu yang kadang-kadang ada persatuan-persatuan tu, ada persatuan-persatuan dalam kampung tu. Dia bila ada orang meninggal dia akan masak kat sebelah rumah tu. Jadi kalau nak makan pergi sebelah rumah tu. Tak adalah nampak kau ni kau tak meninggal abah ni, selera nak makan dia kan dalam rumah yang sama kan, macam tu. Tapi dari segi hukum tak ada masalah pun, boleh makan dalam rumah, tak ada masalah. Tu orang tanya kan, dari segi hukum tak apa, boleh makan. Cuma orang kita tak boleh makan lah, mayat ada boleh, tunggu mayat bawa keluar boleh makan dalam rumah tu kan, sudah tak ada. Nabi galak, cuma jangan yang tak boleh kita pergi rumah orang meninggal, jauh datang ni buatlah nasi goreng apa tu, dia beritahu dengan tuan rumah tu. Tu tak boleh. Jadi tu ada orang tanya pula kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, lepas ni kita akan sambung bab 60, keutamaan sedekah. Dah sampai bab 60. Inilah surau yang paling jauh dari tajuk ni. Surau lain baru bab 5, bab 7 kan. Bab 10. Sini kira master lah master. Tinggal sikit ke PhD tu kan. Jadi insyaAllah tuan-tuan ucap terima kasih banyak dan minta maaf juga lah, kadang-kadang banyak terlangkau program kan. InsyaAllah baik macam mana kena sampuk dia orang kan. Jadi itu saja daripada saya. Sungguhnya baik itu datang dari Allah SWT. Ini kurang itu mencik kelemahan saya sebagai manusia biasa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.